Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu untuk sesi PDPR seterusnya. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Semalam kita dah sentuh sedikit tentang solat berjemaah, iaitulah tentang pengertian solat berjemaah, lafaz dan niat sebagai imam dan makmum, hukum solat berjemaah, kelebihan serta kepentingan solat berjemaah, dan tahniah kepada murid yang dapat menyalin nota, apatah lagi menggunakan peta minda. Okey, tahniah. Okey, hari ini insya-Allah kita akan sambung pelajaran tentang solat berjemaah. Tajuk yang penting iaitu syarat-syarat sah solat berjemaah. Okey, dah sedia murid-murid sekalian? Okey, kita pergi yang pertama. Okey, syarat yang pertama adalah perbuatan zahiri imam dan makmum itu sama. Okey, kalau imam tu rokok, samalah keadaannya makmum tu. Okey, yang kedua, makmum mengikut imam. Okey, pastinya makmum mesti ikut imam. Tapi jangan sampai mendahului imam. Jadi contohnya adalah takbir. Imam takbir dulu, barulah makmum ikut. Jangan sama-sama imam ataupun lebih cepat daripada dia kan. Okey, seterusnya kalau perbuatan lain itu janganlah sampai mendahului imam melebihi 2 rukun. Ini untuk orang uzur saja yang berlaku macam ni. Okey, dia sakit ke macam mana ke, untuk orang biasa ni tak akan berlaku lah kot. Okey, yang ketiga, makmum mengetahui pergerakan imam. Okey, kita kena tahu pergerakan imam tu. Okey, sama ada 3 cara ni. Kita dapat lihat dia, kita boleh mendengar, dan ataupun kita dapat lihat makmum sekitar tu. Mana tahu tiba-tiba mikrofon tak bunyi, jadi kita kena berpandukan makmum yang ada keliling kita lah. Kalau dengar, boleh dengar. Kalau nampak, lagi bagus. Okey, yang keempat, makmum dan imam ni berhimpun dalam satu tempat tanpa berpisah. Jadi, sebab itulah kita sembahyang sesah kita rapat-rapat. Jangan pula tiba-tiba jauh di luar masjid mana, kat pokok, jauh sangat solat berjemaah. Jadi, dia sudah berpisah. Okey. Yang kelima, makmum tidak tertinggal daripada mengikut pergerakan imam sebanyak 2 rukun tanpa keuzuran atau 3 rukun panjang dengan keuzuran. Maksudnya ialah makmum janganlah terlalu lewat sangat sampai tertinggal rukun. Makmum imam dah rukuk, sujud nak naik balik, dia masih lagi tak ikut imam. Okey, kecuali lah yang uzur. Contohnya ada orang yang gagap, lambat dan sebagainya, itu keuzuran. Jadi yang tak uzur ni jangan sampai tertinggal 2 rukun sehinggalah 3 rukun yang panjang. Okey, ada rukun pendek, rukun panjang. Rukun pendek ni contohnya i'tidal atau dan duduk di antara 2 sujud. Okey, yang keenam, perbuatan sunat makmum dan imam tidak bercanggah secara ketara kecuali kunut. Bermaksud contohlah kalau imam tu sujud tilawah jadi makmum kena ikut kecuali lah kunut ni. Okey. Yang ketujuh ni, makmum berniat mengikut imam. Okey, jadi kalau kita nak imamkan seseorang, kita kena niat, kita kena ikut imam tu. Okey, yang nombor 8 ni pula, makmum yakin solat imam tu sah. Jadi kalau kita berimamkan seseorang, kita yakinlah solat dia sah. Kalau kita tak yakin, tak bolehlah berjemaah kan. Contohnya kita tengok depan kita imam umur 8 tahun. Yakin tak yakin? Tak yakin, tak adalah. Okey, nombor 9, solat imam bukan dalam kategori solat yang wajib diulang. Baik, sembahyang ni kadang-kadang, contohlah ada satu solat ni kita namakan solat hormat waktu lah. Maknanya di emergency, mungkin tak boleh nak wudu, tak ada. Jadi dia solat hormat waktu. Jadi bila orang solat hormat waktu ni, kita tak boleh berimamkan dia sebab solat itu dia perlu diulang. Dia kena ulang. Jadi itu maksudnya. Okey, yang ke-10, martabat imam dari sudut jantina tidak kurang daripada makmum. Sama ada imam tu lelaki, imam tu di kalangan wanita ke, sama-sama dia ada sedikit martabat di kalangan makmum yang ada. Yang ke-11, imam tidak ummi sedangkan makmum pula baik bacaan. Okey, maknanya dah jadi imam ni, dia bukan ummi. Ummi ni buta huruf. Jadi dia kena orang yang pandai membaca dan pandai menulis, dan baik pula bacaannya. Itu sebaik-baik untuk menjadi imam. Dan yang ke-12, yang terakhirlah, imam yang diikuti tidak mengikut imam lain.
Jangan pula kita nak imamkan orang tu, rupanya depan dia ada satu lagi imam. Itu tak boleh lah. Okey, itulah 12 syarat-syarat sah solat berjemaah. Dan kita di sini ada kenyataan murid-murid Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya, tetapi dalam hal solat berjemaah di masjid, baginda sangat menitik beratkan pelaksanaannya sehingga baginda pernah mengancam untuk membakar rumah seorang lelaki yang tidak datang berjemaah di masjid. Boleh tak macam tu? Okey, betapa pentingnya solat berjemaah khususnya di masjid. Okey. Kita sambung tajuk kita yang terakhir, iaitu tata cara kedudukan solat berjemaah. Okey. Bagi contohnya, jika imam dan makmum ni seorang lah, berdua lah. Maksudnya makmum ni agak ke belakang sedikit. Kecuali lah kalau makmum tu tinggi, jadi dia kena lagi ke belakang supaya bila dia sujud, kepalanya tidak melebihi imam. Tengok tapi kalau macam ni, belakang sikit daripada buku lali pun okey dah. Tak perlu terlalu belakang sangat. Kalau ini pula seorang lelaki dan perempuan, jadi perempuan kena berada di belakang lelaki. Dan kalau jamaah perempuan, jadi imam tu, makmum tu agak ke belakang sikit, kiri dan kanan. Kalau berjamaah lebih daripada seorang lah makmum ni, jadi bolehlah berbaris di belakang imam, 2, 3 dan selebihnya. Dan jika ada lelaki dan perempuan, jadi lelaki belakang imam dan perempuan di belakang makmum lelaki tersebut. Dan di akhir sekali ni campur ada budak pula. Jadi lelaki, kemudian lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki dan perempuan dewasa. Inilah tata cara untuk kedudukan solat berjemaah untuk yang kita amalkan bersama dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu saja pelajaran kita untuk kali ini. InsyaAllah apa yang kita belajar ni sila kita amalkan ataupun kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Okey. InsyaAllah. Sebelum itu saya nak baca yang bawah ni. Solat berjemaah dapat melahirkan masyarakat yang berperkati mulia serta membuang sifat mementingkan diri sendiri. Kerana semasa berjemaah semua manusia adalah sama di sisi Allah SWT. Betul tak macam tu? Jadi itu saja untuk kali ini. Berjumpa, insyaAllah kita akan bertemu kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.